Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan kita masih lagi di bawah tata tanda indeks. Okay, hari ini cikgu akan fokus pada bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Jadi maksudnya hari ini kita akan menukarkan satu nombor kepada bentuk indeks. Okey, cikgu ada bagi tips di sini. Anda boleh menggunakan kaedah pembahagian berulang atau kaedah pendarapan berulang. Jadi ada dua caralah, sama ada kita mau gunakan pembahagian berulang ataupun kita mau guna pendarapan berulang. Dua-dua pun boleh guna. Okey, terpulang yang mana satu kamu rasa selesa. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Okey, yang pertama sekali, katakanlah ya, kita ada satu nombor 64. 64 ini, dia minta kamu tuliskan, tukarkan dia kepada asas 2, asas 4 dan asas 8. Jadi apa maksudnya? Ingat semula yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, nombor indeks ini terdiri daripada, yang pertama dia punya asas. Asas tu nombor yang di bawah, kemudian kuasa dia indeks. Jadi bila dia minta tukarkan kepada asas 2, asas 4 dan asas 8, maksudnya macam ni, 64 ini dia mau kamu tukarkan kepada dua kuasa sesuatu. Dua kuasa berapa? Kemudian kalau dalam asas 4, nombor 4 kuasa berapa? Kalau 8, 8 kuasa berapa? Tapi maksudnya bila ditukarkan kepada bentuk kuasa tadi, indeks tadi, dua kuasa N tadi bila kita tukarkan semula dia mesti jadi 64. Cuma N itu berapa? Sama jugalah 4 kuasa berapa yang sama nilai dengan 64. 8 kuasa berapa yang sama nilai dengan 64. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kaedah yang pertama dulu, iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah pembahagian berulang ini, kalau 64 ni kita mau tukar kepada asas 2, jadi bahagikan sahaja dengan nombor 2. Bahagi secara berulang-ulang sampai hujung dia tu bagi dia tinggal 1. Okey, misalnya kita di sini 64 bahagi 2 dapat 32. Okey, bahagi lagi. 32 bahagi 2 dapat 16. Bahagi lagi. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2, 4. Okey. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, tinggal 1. Okey, bila dia sampai 1 baru kamu berhenti. Selagi tidak sampai 1, jangan berhenti. Ulang bahagi sampailah baki di hujungnya tinggal 1. Okey, sama juga dengan asas 4. 64 tadi bahagi dengan 4. Bahagi berulang-ulang sehingga apa? Hujung dia itu baki 1. Jadi kalau 64 bahagi 4 dapat 16. Ambil kalkulator lah, ambil kalkulator bahagi. 16 bahagi 4 dapat 4. 4 bahagi 4 dapat 1. Berhenti. Bila sudah sampai 1, berhenti. Okey, jadi tengok sini tadi ya. Lepas kita bahagi tadi sampai bakinya 1, kamu kira ada berapa 2 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 semuanya. Jadi N dia itu sama dengan 6. Jadi 2, asas 2 ya di sini. Kuasa N dia tadi 6 kali kan. Jadi kuasa 6. Okey, kalau 4, bahagi berapa kali? 1, 2, 3. N dia 3 kali. Jadi 4 kuasa 3. Macam tu. Berapa kali dibahagi itulah kuasa dia.
Kalau asas 8, 64, ambil 64 tadi bahagi 8. 64 bahagi 8, dapat 8. 8 bahagi 8, dapat 1. Stop. Berapa kali dibahagi? 2 kan? Jadi 8 kuasa 2. Okey, faham tak tu? Cikgu ulang lagi sekali. Bila kita mau tukarkan satu nombor kepada asas lain, kepada asas tertentu, kalau asas 2, bahagi 2. Berulang-ulang sampai dapat 1. Kemudian kira berapa kali dia dibahagi. Itulah dia punya nilai indeks. Kalau bahagi 6 kali, jadi maksudnya 2 kuasa 6. Kalau bahagi, okey, kalau asas 4 tadi kan, 64 bahagi 4. Bahagi sampai hujungnya 1, baru kira berapa kali dibahagi. Ada 3 kali kan. Jadi 4 kuasa 3. Samalah dengan nombor, dengan asas 8. Ini kalau guna kaedah pembahagian berulang. Okey, kalau kaedah pendarapan berulang, bagi cikgu, personally pendarapan berulang ni lebih simple. Okey, bagi cikgu lah. Tapi kalau ada yang lebih suka guna kaedah pembahagian, teruskan. Okey, macam mana pendarapan ni? Okey, masih lagi tadi nombor 64 ya, masih lagi 64. Okey, pertama kita mau tukarkan kepada 2, yang kedua kepada asas 4, yang ketiga kepada asas 8. Okey, baik. Jadi kalau asas 2, ambil nombor 2 tu, kamu darablah berulang-ulang. 2 darab 2 dapat 4. Darab 2 lagi dapat 8. Darab 2 lagi dapat 16. Darab 2 lagi dapat 32. Darab 2 lagi dapat 64. Stop. Kita mau tukarkan 64 ni kan. Jadi darab sehingga hasil darab itu menjadi 64. Jadi ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Jadi 2 kuasa 6. Kalau asas 4, ulang darab. Ambil 4, darab sehingga dia mencapai hasil darab 64. Kemudian kiralah berapa kali didarab kan. Kalau 4 darab 4, baru 16. Darab lagi. 16 darab 4 dapat 64. Bila dapat nilai sama 64 tu, berhenti. Kira ada berapa kali? 3 kan, jadi 4 kuasa 3. Kalau asas 8, 8 darab 8, 64. Sekali darab tu saja. 2 nombor 8 ni kan, jadi kalau 2 maksudnya 8 kuasa 2. Okey, antara kaedah pembahagian berulang dan kaedah pendarapan berulang, kaedah manakah yang lebih mudah? Ini terpulang dengan kamulah. Bagi cikgu lebih suka darab. Bahagi pun tiada masalah, okey juga. Cuma macam panjang sikit. Cikgu lebih suka kaedah memanjang macam ni. Ni kalau bahagi dia turun ke bawah kan. Darab dia satu baris saja macam ni. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok uji minda 1.1b. Okey, soalannya tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Contohnya begini ya. 81 asas 3. Maksud dia 81 ni kamu mau tukar kepada 3, darab berapa kali? Baru dia dapat 81. Darablah sampai nilainya jadi 81 ataupun kamu bahagi dengan 3 sehingga hujungnya 1. Okey, mana-mana kaedah pun boleh. Okey, kemudian kalau kamu guna kaedah pembahagian berulang, 81 tadi itu kamu bahagi dengan 3, bahagi 3 kan, bahagi sampai hujungnya jadi 1. Lepas tu baru kamu kira. Ada berapa kali kamu bahagi dengan 3? Itulah dia punya
indeks. Ikut contoh ni, sama. Okey, kalau guna kaedah pendarapan berulang pun samalah. Kamu darabkan 3, 3 darab 3 darab 3 sampailah kamu dapat nilai 81, baru kamu berhenti. Kira berapa banyak kali kamu darab 3 tadi. Itulah dia punya kuasa ataupun dia punya nombor indeks. Okey, boleh? Ini kalau nombor bulat 81 kan. Kalau ini sama jugalah. Kalau pecahan macam mana kita buat? Kamu kena bahagi 2 bahagian dulu. Okey, kalau pecahan kan, kamu kena buat 2 petak. Macam begini, mula-mula kamu start dengan 64. 64. Kamu cari nilai dia dulu, nilai dia. 4 kuasa berapa? So, dia minta dalam asas 4 kan? Okey, asas 4. Okey, kemudian kalau yang 125 ni, asas 5. Jadi kalau asas 5, bahagi dengan 5 lah. Okey, cikgu tunjuk sekejap dia punya contoh ya. Ada dalam buku teks. Siapa yang ada buku teks tu, boleh ni lah, boleh rujuk buku teks. Kita tengok sekejap buku teks ya. Cikgu lupa mau copy paste dia. Untuk bagi soalan yang berbentuk pecahan. Okey. Sini ya, ini yang cikgu tunjuk tadi. Sekiranya melibatkan satu nombor sahaja. Kalau melibatkan pecahan, misalnya begini kan. Okey, tuliskan pecahan 32/3125 dalam bentuk indeks dan menggunakan asas 2/5. Okey, maksudnya 32 itu kamu buat di sini ada 2 bahagian dia. Okey, buat yang 32 dulu. Cari dia punya nilai indeks dia. Okey, kemudian yang bahagian bawah 3125 itu bahagi dengan 5 sebab dia mau dalam asas 5. Yang 32 guna asas 2. 3125 asas 5. Jadi kalau 32 guna 2 ni lah bahagi 2. Macam yang cikgu tunjuk tadi tu kan. Kemudian yang di bawah asas 5 bahagi dengan 5. Okey. Bila dapat jawapan tu baru gabungkan. Yang atas kuasa berapa? Tadi 2, ini kan kuasa 5. Yang ini pun 5 kuasa 5. Gabungkan begitu. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Buku teks online. Kalau guna kaedah pendarapan pun samalah. Okey, kamu susun macam ni. Kamu susun 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sehingga dia mencapai nombor apa? 32. Atas tadi 32 kan? Jadi 2 itu kamu darab sehingga nilai dia sama dengan 32. Yang di bawah darab. Darab juga sehingga nilai dia dapat 3125. Jadi berapa kali tadi berulang? 1, 2, 3, 4, 5. Dia mesti samalah nilai indeks dia tu mesti sama. Tidak boleh 2 yang di atas tu lain, di bawah tu lain. Mesti sama. Kalau indeks di atas tu 5, bawah pun mesti 5. Okey, jadi 2/5 buat dalam kurungan kuasa 5. Jadi kalau dalam soalan tadi 64 kuasa 125.
Okey, jadi buat beginilah kaedah dia, okey? Sama saja, cuma bahagi 2 bahagian sebab dia ada satu di atas, satu lagi di bawah. Okey, faham ke tu cikgu cakap? Kalau perpuluhan, sama juga. Lebih mudah kot kalau digunakan kaedah darab. 0.2 itu kamu darab berapa kali? 0.2 darab 0.2 kamu darablah sehingga nilai dia itu sama dengan sehingga nilai dia menyamai nilai asal dia ni 0.0032. Bila sudah sampai nilai ni kamu berhentilah. Lepas tu baru kamu kira ada berapa kali dia darab. Itulah dia punya nilai indeks. Okey, maksudnya misalnya kalau kamu darab kan 0.2 sampai 5 kali misalnya. Jadi kuasa 5 lah. Okey, faham ke tu? Okey. Kalau negatif, samalah. Kamu darab kan negatif 4 ini. Kamu darab negatif 4 ni sehingga nilai dia jadi negatif 16,384. Darab sampailah kamu dapat nilai asal dia. Okey, kalau pecahan sama kes dengan soalan C tadi itulah. Soalan C. Okey, kalau cikgu ada satu persoalan. Kalau nombor 1. Kalau nombor 1, dia kuasa berapa pun nilai dia tetap 1 ya. 1 kuasa 1, 1. 1 kuasa 2, 1. 1 kuasa 10 pun tetap 1. Okey? Jadi jangan inilah terkeliru ya. Okey. Baik. Jadi kalau ada persoalan lagi, kalau ada yang tidak jelas, boleh tanya lagi sekali. Cikgu boleh terangkan. Okey. Boleh. Jadi itu sajalah kita punya pelajaran untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, boleh tanya dalam grup Telegram. Nanti tugasan ini kamu tolong buat. Kalau sudah siap, boleh hantar untuk cikgu semak. Okey? Jadi itu